Jadi kita sebagai pemimpin ni, sebagai business leader, kita kena tahu semua aspek. Assalamualaikum and hi guys. Kembali kita dalam podcast Rise Up. Macam biasa guys, saya tidak keseorangan. Di sebelah saya, our Sifu, Datuk Norman Abdul Halim. Okey Datuk, macam mana hari ni? Pada minggu ni Datuk? Okey. Okey Datuk. Biasa, macam biasa. Macam biasa, nampak steady. Okey Datuk, topik pada minggu ini iaitu leadership. Kenalah dengan jiwa Datuk. Yeah. Leadership. Okey, leadership ni bukanlah istilah yang baru lagi pada pendengaran umum ya. Ia selalu digunakan dalam sebuah perniagaan mahupun sesebuah organisasi yang terdapat seorang pemimpin di dalamnya. Okey, kita tak nak panjang-panjang, kita nak terus tanya kepada Sifu kita. Apa definisi leadership dan kenapa ianya penting, Datuk? Kalau kita tak sebagai pemimpin, kalau kita tak ada pemimpin untuk beri hala tuju, macam mana kita nak tahu destinasi kita? Sebagai pemimpin ni, kita kena tahu di mana kompas kita, mana kita nak arah kita, hala tuju kita ke mana kan. So macam jadi pilot lah kan. Destinasi nak bawa ke satu destinasi, kita pilot tu itu dia punya leadership lah tu. Nak sampai ke destinasi tersebut. Jadi cuba bayangkan tak ada pilot. Kan, kapal terbang nak pergi mana? Betul? Kapal ataupun naik kapal contohnya kan. Kat mana kita nak bawa kalau tak ada kaptennya? Jadi di situ sebenarnya penting pemimpin tu mainkan peranannya untuk memimpin dan memberikan bukan arahan, kadang-kadang dapat penglibatan daripada semua yang bersama kita untuk membentuk hala tuju untuk mencapai matlamat kita. Okey Datuk, seterusnya apakah perbezaan business leadership dan organizational leadership? Business leadership, kalau bagi saya pandangan saya, saya pun tak cakap secara spesifik. Tapi kalau business leadership tu, kita kena memimpin perniagaan kita lah. Kita kena tahu business plan, apa kita nak dalam intipati business plan kita, business direction kita. Kadang-kadang kita lalu sesuatu isu, kita perlukan buat pembetulan, buat transformation plan dan sebagainya. So jadi sebagai business untuk menguruskan perniagaan ni, kita ada pelbagai elemen dalam satu organisasi kita, tak kira dah melibatkan pemasaran, melibatkan IT, melibatkan operasi, keuangan, perundangan dan pelbagai lagi kreatif, teknikal dan sebagainya. Jadi kita sebagai pemimpin ni, sebagai business leader, kita kena tahu semua aspek. Kita kena tahu. Kalau tak semestinya kita pakar dalam bidang tersebut. Kerana kita lebih baik kita ambil pakar untuk menjadikan jadi ketua bagi bagi jabatan-jabatan tertentu. Tapi kita sebagai business leader, kita kena tahu semua aspek. Itu yang penting. Bagi organisasi, kalau kita lihat organisasi, tak semestinya business. Kita cakap business leadership tu adalah lebih kepada ada motif perniagaan. Tapi organisasi ni pula, tak semestinya organisasi tu ada matlamat objektifnya keuangan. Kan? Contohnya kalau kita cakap kalau organisasi itu adalah untuk persatuan tertentu, bagaimana kita nak membantu masyarakat dan membantu satu kelompok komuniti masyarakat untuk mencapai matlamatnya, dia ada melibatkan juga dari segi kepimpinan, hala tuju dan sebagainya. Tetapi kebiasaannya, objektifnya adalah lebih kepada apa mandat diberikan kepada yayasan ke ataupun bagi kepada persatuan tersebut. Dari matlamatnya bukannya, saya cakap tadi, bukannya semestinya matlamatnya adalah kewangan. Jadi di situ sebenarnya saya rasa ada persamaannya. Dua-dua leadership, dua-dua perlukan ada satu visi. Seorang pemimpin pun kena ada dia punya vision macam nak bawa organisasi ataupun perniagaan tersebut ke tahap yang lebih tinggi lagi, ataupun memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi oleh perniagaan ataupun organisasi tersebut. Tapi pada masa sama, dia perlukan juga kepimpinan tersebut kena ada ilmu, pengalaman, dan juga dia punya kecekalan, disiplin yang tinggi untuk pastikan kesemua yang dalam tim kita ni ikut ke arah tuju yang kita nak berikan. Betul, saya setuju. Okey, soalan yang seterusnya Datuk. Apakah sikap yang patut ada dalam diri seorang leader, terutamanya dalam sebuah organisasi perniagaan, untuk terus kekal lama dalam industri? Okey, saya sentuh tadi pasal ilmu. So jadi ilmu yang kita
ada sebelum ini tak semestinya kekal relevan selama-lamanya. Ada perubahan-perubahan yang berlaku dalam industri kita, dan untuk kekal dalam jangka panjang kita kena sentiasa ambil tahu apa perubahan-perubahan tersebut yang berlaku, dan kita kena ada ilmu tentang perubahan tersebut juga. Keduanya adalah dari segi people skill tu very important. Kalau dari segi macam mana kita deal dengan team kita untuk pastikan mereka memahami apa yang kita nak capai, dan kita pecah-pecahkan tugasan tersebut kepada satu individu ataupun satu team di bawah satu department dan sebagainya, untuk pecahkan, untuk mereka kena capai mereka punya own so-called deliverables lah. Itu saya cakap people skills tu. Satu lagi yang penting adalah macam mana kita sebagai pemimpin ni, kita kena sebenarnya patutnya lebih banyak mendengar lah daripada banyak bercakap. Saya ni banyak cakap sebenarnya. Tapi realiti je, kadang-kadang saya perlukan mereka yang dalam tim saya ni pun kena orang yang rajin mendalami ilmu. Kalau saya lihat tim saya ni kurang dapat perkara ataupun maklumat yang baru, situ saya tend to dominate in that discussion. Saya lebih suka kalau dia orang banyak bercakap, tapi kadang-kadang meeting tak ke mana ni. Pasal saya kena kira headcount dalam meeting tu, kadang-kadang 20 orang tu, kalau gaji sebulan 2,000 kan, kalau katalah 2,000 ke 3,000, ada yang lebih kan, kita kira-kira per hour tu cost kita berapa tu. Daripada kita pusing-pusing tak ke mana kan, lagi baik cakap direction kita macam ni, ada pandangan tak, ada tak setuju, siapa yang setuju, kata tak setuju, kalau kata tak setuju, kenapa tak setuju. Kita kena sentiasa banyak mendengar input daripada mereka, khususnya bagi kalau untuk menghasilkan sesuatu yang teknikal, operasi yang saya tak terlibat dalam aktiviti harian tersebut. Saya perlukan mereka bagi feedback. Kenapa tak boleh? Kan saya fikir ini saya rasa ni secara logiknya patut buat macam ni. Tapi kalau kenapa tak boleh? Apa masalah you? Kan apakah ada kaitan dengan peralatan ataupun kaitan dengan team members tak cukup, ataupun kita tak cukup sumber yang lain-lain. Jadi kita kena tahu je masalah mereka dan cuba bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Okey Datuk, soalan yang seterusnya, apakah cara bagi membangunkan leadership skill itu sendiri? Dia bermula daripada seawal kita, macam saya ni bermula macam jadi abang long di kalangan adik-beradik. Jadi dalam satu keluarga Melayu, warga Asia ni, saya rasa memang jadi kebiasaan abang long ni jadi ketua. Kan? Secara tak langsung ni, masa saya dalam darjah 1 pun, dekat rumah selalu mak cakap jaga adik-adik. Jadi bila sampai masuk ke sekolah pula, secara automatik ni kita dah being groomed to ambil inisiatif to take the initiative to take the leading role lah. So saya rasa seawal darjah 2 dah saya dah jadi dilantik jadi ketua darjah, jadi pengawas kan. Jadi macam ada kepercayaan lah kot. Mungkin saya ada ciri-ciri kepimpinan yang guru saya nampak ketika itu, dan almost the whole of my primary school dan juga secondary school punya days, banyaklah jadi kapten bola sepak, presiden persatuan kan, persatuan matematik lah, persatuan itu dan ini. Jadi saya tak tahu kenapa orang memilih saya kan, dan pada mulanya lah, tapi kerana saya ambil kisah. I think that's the reason why kot. Saya ambil kisah tentang bilik darjah, saya ambil kisah tentang pasukan bola sepak saya, macam mana nak prepare dan sebagainya. Jadi kat situ secara automatik orang keliling saya memilih saya jadi ketua. Kan, termasuklah semasa saya dalam industri muzik dan juga industri filem, jadi presiden persatuan filem, jadi pengurusi industri muzik, malah di peringkat tertinggi di Asia Pasifik sebagai pengurusi di Asia Pasifik bagi industri muzik. Jadi kemungkinannya kerana satu ialah ambil kisah lah, dan keduanya pasal kita sendiri pun ada determination nak buat perubahan. Kita nak baca apa isu-isu dia, macam mana kita selesaikan masalah. Jadi that problem solving skills tu is also very important lah. Ditanam dari peringkat daripada mula lagi sebolehnya. Ya, jadi kalau sekiranya terlibat dalam sekarang kalau kita adalah di university for example, jadi kena ambil kisah lah. Get involved in the discussion. Macam mana kita cadangkan untuk selesaikan sesuatu isu dan mencapai matlamat bagi apa yang kita tentukan sebagai penting kepada organisasi tersebut. Jadi di situ sebenarnya kita boleh belajar macam mana nak jadi ketua bagi sesuatu department di masa akan datang, menjadi ketua pada syarikat, ataupun mana tahu jadi Perdana Menteri lah. InsyaAllah, amin. Tak, bukan saya, dia orang yang tonton tu. Saya tak ada cita-cita politik. Jangan. Okey, itu saja daripada Datuk. Kita banyak lagi soalan nak tanya, tapi kita kena berehat dulu dan kembali selepas ini.
Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Okey, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey, macam Datuk kata tadi, seorang ketua dan pemimpin mesti kena berani, especially dalam menyelesaikan masalah ya Datuk. Yang sebenarnya Datuk, besar tanggungjawab untuk menjadi seorang ketua ni. Kiranya kalau nama busuk pun lah ketua, nama baik pun lah ketua juga yang kena tanggung. Macam tu. Jadi ini yang kita nak katakan, seorang ketua yang bijak dan berani menghadapi cabaran itu memang sangat-sangat diperlukan. Jadi soalan saya pada Datuk, bagaimana Datuk sendiri pada awalnya membentuk diri menjadi seorang pemimpin? Ya, adakah Datuk sendiri ada benchmark ataupun idola seseorang yang Datuk contohi dari dulu sehingga sekarang? Saya bermula jadi pemimpin ni pada usia yang sangat muda. Malah saya rasa umur 5-6 tahun dah jadi pemimpin di rumah. Di rumah? Di rumah lah. Mula ada jaga adik-adik lah kan. Tapi seterusnya apabila dalam kejaya sebagai profesional, saya berasakan macam I'm very passionate about the industry. Bagaimana kita nak contohnya nak lawan hapuskan cetak rompak, memang tak boleh hapus pun, memang susah. Tapi ketika itu ada isu-isu yang saya lihat yang dekat pada hati saya, untuk bagaimana untuk memberikan khidmat kan, memberikan pandangan. Ini semua ni banyak. To be honest, jadi pemimpin ni bukan setakat berani dan juga ada pengetahuan je, tapi benarkan banyak pengorbanan. Jadi kita yang mula dulu, yang kita sampai habis pun kita yang kena ambil tanggungjawab. Jadi ini adalah satu amanah yang kebiasaannya pada mereka-mereka yang ingin dipimpin, dia lagi suka lagi mendengar daripada dia jadi nak pening-pening otak dia. Hidup pun macam-macam tak tenang dengan macam-macam masalah yang dalam kepala kita. Lebih mudah nak jadi pengikut daripada jadi pemimpin. Ya, jadi nak jadi pemimpin ni kita kadang-kadang kita kena tahu bahawa ini satu pengorbanan juga. Tapi kalau kita berasakan ini adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk kita ambil tindakan, takkan kita duduk diam je kan. Betul. Ataupun orang yang nak jadi pemimpin tu kurang pengetahuan dia. Kalau terpaksa lawan, kita lawan lah. Jadi saya pernah masuklah pertandingan untuk menjadi Presiden Persatuan Penerbit Filem, dan saya bersaing untuk dapatkan kedudukan tersebut dan dipilih oleh ahli-ahli kan. Kebanyakan saya jadi pemimpin ni banyak tak ada pertandingan. Tapi dalam industri filem ni dia lebih politikal. Jadi apabila dia ada elemen politik sikit tu, dan kat situ yang kita kena tunjulkan bahawa kita ada ciri-ciri kepimpinan yang banyaklah kerja-kerja yang kita buat ni kerja sukarela kan. Jadi presiden persatuan ni banyaklah kerja-kerja dia yang kadang-kadang surat kena buat sendiri kan. Kita kena buat, orang nampak macam jadi presiden ni bunyi besar, tapi sebenarnya macam dokumen-dokumen nak sediakan hantar pada kerajaan dan sebagainya, kita kena tapis, kita kena buat dulu. Jadi walaupun kita suruh orang pun sudah sampai kat kita mesti nak buat touch kita juga. Kalau dia tak jadi, apa yang kita buat? Jadi itu yang bagi saya rasa itu yang saya cakap, perkataan yang pertama saya cakap, kena ambil kisah dan tak boleh rasa macam lepas tangan lepaskan batu di tangga je. Kita kena ada pride lah apabila kita diberikan mandat dan amanah menjadi pemimpin tu. Kita kena buat yang terbaik boleh kan? Kalau baik jangan jadi pemimpin. Betul. Okey Datuk, mesti penonton pun nak tahu, what is your leadership style? I must say that I lead through influence lah. Ya, saya tak menakut-nakutkan orang, saya tak ada jerit-jerit dan semua. Marah adalah kadang-kadang ya. Tapi kebiasaannya saya cuba influence the people around me. Ya, tak kiralah mereka ni tim pengurusan ke, ataupun mereka bersama-sama dalam industri, dalam persatuan, apa-apa sekalipun, saya cuba meyakinkan mereka. Tapi kebiasaannya saya akan mulakan dengan taklimat pada saya, ya, tak kiralah dalam mesyuarat mana-mana pun pastinya pengerusi tu dia akan cerita dulu apa perkembangan semasa, apa isu-isu berbangkit dan sebagainya, dan macam mana kita harus membuat sesuatu tentang tindakan untuk perbaiki keadaan kan. Jadi itu selalunya dimulakan cara begitulah ya. Jadi macam mana saya bagi taklimat dulu, dan
selepas tu baru saya buka pada mereka yang duduk dalam mesyuarat untuk beri pandangan. Yang bagi mungkin daripada sudut operasi dan teknikal dan juga operasi harian ni, saya kurang tahu apa yang berlaku di lapangan. Jadi saya kena dapat maklumat daripada mereka untuk berikan saya apa isu-isu yang mereka hadapi. Jadi saya lebih suka mendapatkan buat konsensus apa keputusan secara bersama. Kadang mereka akan merasakan bahawa ini keputusan dia buat juga. Bukan saya cakap, okay, my way or highway kan. So that's why saya cakap, saya suka memimpin cara menggunakan pengaruh. Through influence. Okey Datuk, soalan yang seterusnya, setiap anak syarikat KRU Entertainment ni pasti ada leader-leader yang tersendiri. Jadi bagaimana Datuk sendiri menilai kualiti seorang ketua dan cara Datuk memupukkan semangat leadership ini di kalangan mereka? Okey, pertama sekali kita tak boleh expect semua orang jadi macam you lah. Macam saya sendiri saya cakap, kalau ada 5 Norman KRU dalam organisasi ni, okey, semua boleh jalan lancar. Tak juga. That makes the team, ya. Kalau masing-masing ada karakter dia, masing-masing ada cara mereka tersendiri. Dan saya kalau boleh lebih monitor kepada outcome. Ya, saya tak nak macam go micro, macam mana dia nak deal dengan kaki tangan dia, macam dia nak ajar ke, nak tegur ke. Kalau over sangat saya tegur lah. Tapi kalau misalnya kalau dalam pasal saya nak hidupkan culture dalam KRU ni, kena ada certain level of so called happiness di kalangan kaki tangan. Jadi keharmonian tu penting, ya, keharmonian tu. Kerana kalau kita baru-baru ni saya ada mesyuarat dengan team management saya. Saya kata korang ni pun dah bukannya muda-muda, semua dah ada anak dan suami, anak-anak, ada isteri dan anak-anak. Kan takkan saya nak marah macam budak-budak sekolah. Kan? So jadi you fikirlah sendiri macam mana untuk nak bangunkan kejayaan you sendiri masing-masing dan ambil tanggungjawab yang you duduk ni pegang sebagai ketua ni, ada tanggungjawabnya. Betul. Jadi di situ yang saya rasa mana-mana dalam tim saya, tak kira lah dia ketua bagi syarikat ataupun ketua bagi division, bahagian, jabatan, saya berharapkan mereka kena tahu buat macam mana. Satu of course dia kena ada ilmu lah, yang bakat dan ilmu. Keduanya of course dari segi dia ada pengurusan masanya. Apabila kita sudah tahu apa task yang ada, bagaimana kita nak uruskan sesuatu task tersebut dan siapa patut buat dan bila dia patut buat. Kan? Jadi bila nak siap dan sebagainya. So jadi penjadualan untuk menyiapkan kerja tersebut kena ada, sebaiknya bertulis, ya. Jangan ikut memory saja. Jadi di situlah saya kadang-kadang dalam mesyuarat, saya tak naklah macam ada minit mesyuarat panjang-panjang lebar. Kan macam saya rasa tu buang masa kan. Tapi saya rasa point by point, as long as kita boleh tahu apa yang kita sebut tu, kita faham, nak tengok bila tarikh dia, siapa yang bertanggungjawab. Saya tak pakai Word document untuk minit mesyuarat saya. Saya pakai Excel. So, dalam Excel tu kat situ kita boleh tengok tarikh-tarikh tersebut, apa statusnya. Just one liner. Tak payah cerita panjang-panjang. Norman cakap apa, lepas tu Bella cakap balik macam mana, dan Norman balas balik. Tak payah. So, saya lebih prefer kalau boleh, okey, apa point dia? Isu rise up, kita nak rekod hari ni berapa rancangan kan, berapa episod, apa topiknya. Situ bila siap, siapa buat skrip kan, siapa pegang kamera, siapa nak edit. Itu yang tahu bila siap. Itu yang penting. Betul, saya setuju. Okey Datuk, isu-isu dalam sebuah organisasi ni berpunca daripada masalah-masalah biasalah yang berkisarkan pada penglibatan dan pelaksanaan. Okey, apakah tindakan Datuk sendiri sekiranya ada kaki tangan ataupun team members yang tidak mencapai standard Datuk? Kita kena tegur dulu lah kenapa isu dia, kenapa dia tak capai apa yang kita harapkan. Dan sekiranya saya lihat untuk pengurusan sumber manusia ni, ini dia bukannya mesin tau, ini manusia kan. So dia ada 4 peringkat, ya. Kalau yang paling penting is structure. Ya, macam mana kita buat structure kita. SOP kita macam mana, job description dia macam mana, KPI-nya macam mana, dia punya checklist ke macam mana dan sebagainya lah. Documentation kita tu kena lengkap. Jadi saya rasa pentadbiran ni banyak orang tak beri perhatian kepada administration. So administration tu yang sebagai satu tunggak atau tulang belakang kepada organisasi, syarikat dan department. Seterusnya adalah bila kita dah tahu dia punya job description, dah tahu SOP dan sebagainya, dan kita buat recruitment. So kita buat kena ada, jangan ada mismatch dalam kita punya JD, organisation chart kita dan sebagainya dengan kaki tangan yang baru kita nak ambil ni. Contohnya kita nak orang yang senior nak jadi pengurus kerana dia kena ada pengalaman nak mengurus.
Kan? Kalau dia sebagai eksekutif ataupun eksekutif kanan, mungkin tak perlu ada pengalaman pengurusan. Kerana pengurusan tu ada berbeza tanggungjawabnya dengan orang yang buat kerja-kerja eksekutif. Jadi kita buat rekrutmen. Selepas rekrutmen pula kita go into training. Sekiranya orang tu kurang pemahaman tentang subjek yang kita nak buat ni, mungkin dia tak tahu cara kita. Kan? Dia tak tahu cara proses kita. Kita kena ada latihan. So paling tidak pun adalah dia punya taklimat dia dalam secara rakaman audio ke, ataupun di video ataupun PowerPoint dan sebagainya. Okey, dokumen tu dia boleh tengok dan dia boleh cuba ulang ya. Dan proses keempat adalah dari segi macam mana kita monitor. Kita delegate dengan monitor. Dan kita tengoklah dia punya prestasi macam mana. Kalau dah betul-betul tak boleh juga, dan kita kena tukar orang lah. Itu je jawapannya. Kan ada kita cuba dah beberapa kali tapi masih lagi tak capai, kita kena tukar. Lah. Budaya kerja di pejabat juga telah berubah sepanjang tempoh PKP ni lah, pandemic situation. So di mana bekerja dari rumah telah menjadi norma baharu. Walaupun sekarang pun dah agak kurang, tapi still ada lagi syarikat yang mengamalkan work from home, bekerja dari rumah. Jadi situasi ini memerlukan kecekapan seorang pemimpin sendiri dalam melaksanakan tugas secara jarak jauh ya Datuk. Jadi contoh dari aspek penyediaan fasiliti, peralatan yang sesuai yang digunakan, laptop ke, mic dan sebagainya. Pengurusan masa juga penting untuk setiap individu. Jadi maka dalam situasi PKP ni, kematangan spiritual seorang pemimpin amat-amat penting ya Datuk. Jadi bagaimana pengalaman Datuk sendiri pada waktu pandemic situation tu dalam mengendalikan ataupun menguruskan kaki tangan yang lain? Ketika PKP tersebut memang cabarannya adalah bila kita nak buat mesyuarat pun buat secara online kan. Dia tak sama macam kita buat secara fizikal apabila kita nak buat brainstorming. Kalau kita nak bincang pasal problem solving dan sebagainya, dia tak sesuai sangatlah. Bagi saya kalau operasi nak monitor, okey, Bella bila siap ni? Ni kawan ni bila siap ni? Kawan ni bila siap ni? Okey, apa jadi ni? Apa jadi? Itu okey. Mesyuarat kita nak just keep nak dapat update tentang task yang diberikan dan bila siap. Tapi kalau untuk kita tujuan untuk problem solving, untuk buat creative thinking, melibatkan pelbagai pihak untuk dalam satu perbincangan, saya lebih suka buat secara fizikal lah. Jadi memang ketika itu memang kuranglah kita dapat hasil daripada kreativiti. Ya, dari segi operasinya masih boleh selesaikan, tetapi dari segi kreativitinya kurang. Tapi saya setuju sekarang ni bila dah lepas PKP, lepas pandemik ni, cara kita beroperasi pun jauh berbeza. Ya, kalau kita lihat dari segi berapa jam dia masuk office, pukul berapa dia masuk, pukul berapa dia keluar. Sekarang lebih penting adalah outcome-nya. Ya, apa yang dia hasil dikeluarkan. Kadang-kadang masuk pukul 8 pagi, keluar pukul 6 pun, kalau kerja tak siap-siap juga pun ada masalah kan. Jadi saya lebih suka melihat dari segi apa yang dia punya outcome, keberhasilannya. Dan dari situlah kita menilai kaki tangan tersebut. Dan macam mana kita, sekarang ni orang cakap pasal flexi hours, cakap pasal work from home dan sebagainya. Ada kerja-kerja yang tertentu boleh buat work from home. Ya, tak semestinya semuanya kena masuk ke pejabat. Jadi saya rasa itu adalah cara yang lebih baik dan efisien. Kalau kita boleh ada satu monitoring system untuk monitor outcome kepada task yang diberikan. Bukan setakat output je, tapi outcome. Okey Datuk, kita ada banyak lagi soalan-soalan yang akan ditanya pada Datuk, tapi kita kena berehat dulu dan kembali selepas ini. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan, nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media, jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey, sekarang kita dah sampai ke soalan-soalan isu yang hangat yang kita akan tanya pada Datuk sendiri. Tidak dinafikan negara kini telah memiliki figura-figura hebat wanita dalam hal kepimpinan sendiri. So bukan sajalah lelaki yang boleh jadi pemimpin, perempuan pun mampu sekarang ni. Okey, cuma wanita ni dia tak akan larilah dari dinilai melalui sudut skeptikal, terutamanya dalam hal kepimpinan. Soal pengurusan emosi, biasalah perempuan ni kadang-kadang emosi tak menentu. Bila datangnya waktu yang setiap bulan tu,
Emosinya ke laut. Jadinya tindakan yang rasional yang dibuat tu yang kita ambil kira juga. Dan pelbagai lagi isu yang menampakkan sisi kelemahan wanita itu. Jadi soalan saya pada Datuk sendiri, layak ke sebenarnya golongan wanita ni nak menjadi seorang ketua, pemimpin? Ramai wanita yang berjaya sebagai ketua. Jadi Perdana Menteri pun ada kan. Bagi saya, isu yang kita hadapi sekarang ni adalah isu bukan pasal wanita tu, tapi kita punya masyarakat dan budaya kita, ya. Macam mana kita punya expectation untuk wanita duduk di mana, wanita Melayu macam mana, kan. Jadi dari sudut apa peranannya sebagai ibu, sebagai isteri dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita boleh ubah dari segi so-called expectation bagi wanita, especially kalau wanita Melayu, agama Islam, apakah expectation kita untuk dia untuk menjadi seorang profesional dan juga dia menjadi seorang wanita. Isu dia adalah isu budaya. Saya rasa isu budaya. Lebih kepada kita punya masyarakat, expectation dan sebagainya. Tapi saya tak nafikan juga, saya ada kaki tangan yang menjadi ketua syarikat tend to be a bit more emotional. Tend to be a bit more emotional banding dengan lelaki. Bukan nak katakan stereotype kan, tapi realitinya memang wanita ni lebih lebih sentimental lah, lebih emotional. Betul. Jadi kalau macam mana saya mengendalikan isu-isu tertentu tu, saya cuba memberikan mereka pandangan dari perspektif saya, kenapa sesuatu perkara tersebut berlaku dan kadang-kadang perlu ditegur kadang-kadang untuk pastikan bahawa matlamat kita tak tersasar. Kita yang penting objektif je. Nak siap kerja on time, outcome dia macam mana. Jadi saya rasa itu satu, saya cakap tentang isu budaya, expectation masyarakat. Keduanya isu macam mana kita kendalikan diri kita pula. Jadi saya dah nasihatkan pada saya sendiri pun ada juga kadang-kadang rasa down. Kan, ada rasa macam sedih, kata tak boleh fikir dan sebagainya. Kita perlu ada satu time out lah. Macam mana kita boleh duduk relax kejap so kita boleh datang balik dengan fresh ideas kan. Jadi tempoh bertenang tu penting. Betul. Jadi saya selalu katakan kepada, ini bukan stereotip untuk wanita, tapi kalau sekiranya mana lelaki pun, kalau sekiranya kita beremosi, sama dia terlampau happy, terlampau marah, terlampau sedih, kita akan buat keputusan yang tak baik. Kita tidak rasional untuk fikirkan macam mana nak selesaikan masalah. Jadi adalah baik ada masa tempoh bertenang tersebut. Tak kira lelaki atau wanita, bagaimana kita boleh fikirkan secara objektif untuk menyelesaikan sesuatu isu. Okey Datuk. Okey, saya dah dapat jawapan dia. Layak je sebenarnya. Layak, tapi ada tempoh bertenang lebih stop. Ingat tu. Bertenang jangan marah. dulu. Jangan cepat marah. Jangan cepat merajuk. Okey. Sekarang ni kita dah di era yang moden, di mana pasaran pekerjaan sendiri telah menerima golongan millennials untuk bekerja. Tapi apa yang menarik perhatian saya adalah sikap golongan muda ni sendiri bekerja. Ada sesetengah yang beranggapan mereka ni manja, Datuk. Ada yang malas, ada yang lemah, tidak produktif dan sebagainya. Tetapi kalau nak ikutkan golongan millennials ni juga, dia lebih aktif. Dia lebih bersemangat. Dia ada yang idea-idea yang fresh yang dia boleh hasilkan juga. Berbanding dengan orang-orang yang lebih orang kata lebih sifu lah macam tu. Jadi soalan saya kepada Datuk sendiri bagaimana pula cabaran seorang leader, pemimpin ataupun Datuk sendiri cabaran dalam menguruskan dan mengendalikan pekerja di kalangan golongan millennials ni? Nak katakan stereotipkan diorang semua jadi apa yang tak sabar, malas dan sebagainya, saya rasa tak adil lah. Saya rasa ada yang rajin, ada yang bersemangat tinggi dan sebagainya. Tapi diorang nak cepat result. Saya tengok dia golongan millennials dia nak cepat naik pangkat, cepat naik gaji, cepat dapat recognition, cepat. Macam everything nak cepat. Macam sekarang ni zaman-zaman TikTok macam tu lah, nak cepat je. Betul. Kalau lagu lebih panjang 3 minit tak nak tengok. Ya, betul. Jangan lama-lama. Setuju. Saya pun macam tu juga. Jadi saya faham. Jadi tapi every generation ada cara dia. Jadi bagi saya rasa saya suka generasi muda ni pasal dia boleh inject new culture dalam KRU. Tak semestinya culture tu sebelum ni secara tradisi macam ni akan kekal selama-lamanya macam ni. Kerana kita perlukan generasi baru ni bawa masuk culture mereka pula. Dan bagi saya rasa ini adalah satu perkara yang positif, ya. Kita sebagai pemimpin syarikat pula kena adapt kepada perubahan ini. Jangan cakap perubahan dekat luar pasal perniagaan saja. Kita kena adapt dengan dalaman kita ni. Macam mana kita nak adapt? Okey, isu dia apa? You malah nak meeting panjang-panjang kan? Saya pun tak suka panjang-panjang ni, buang duit. So jadi apa? Saya nak cuma you kena faham apa yang saya nak ni. So jadi point macam mana saya nak bagi you faham apa yang saya nak. Kan? Jadi kadang-kadang itulah caranya kita nak deal dengan this younger generation ni. Kita kena ada speak their language jugalah, ya.
Kita cuba memahami juga diorang juga. Bagi diorang ruang untuk ekspresi diri mereka, untuk mereka boleh bagi dia punya pandangan apa yang patut dibuat. Kan? Okey. Seorang ketua ataupun leader ni tak semestinya hebat ataupun cekap dalam pengurusan lah sahaja. Malahan apa yang lebih kita prihatin adalah attitude. Jadinya ini kerana attitude yang baik juga dapat membina kepercayaan pekerja yang lain untuk terus selesa bekerja. Jadi apa pendapat Datuk tentang isu ini ataupun kaedah bagaimana seorang pemimpin tu sendiri perlu membina kepercayaan pekerja terhadap ketua mereka ni? Saya rasa saya suka reverse psychology lah, untuk pastikan dapatkan attitude yang lebih baik daripada mereka. Saya cuba cakap, okay, cuba you duduk kursi saya, macam mana perasaan saya sekarang, kan? Apa saya rasa, apa you rasa saya fikirkan, kan? Ataupun saya cuba memahami you pula, macam mana saya duduk kursi you, saya rasa macam mana. Okay, jadi saya rasa very important for us to sikap tu, kita boleh ubah sikap sebenarnya. Kan, nak ubah dia punya attitude, nak ubah disiplin dia, nak ubah dia punya semangat dia pun. Kadang-kadang orang nak bagi dia punya mutu kerja tu terjejas kerana kadang-kadang dia tak semangat. Dia tak suka bos dia ke, ataupun dia ada rasa macam tak puas hati dengan environment dekat syarikat, ataupun peralatannya tak lengkap dan sebagainya. Jadi kita kena memahami dan kita cerita kat dia orang balik. Okey, apa yang kita boleh buat sekarang, apa kita boleh buat di masa medium term dan long term, macam mana kita nak buat. So jadi itu macam itulah, komunikasi tu very important sebagai pemimpin, dan juga untuk memimpin mereka ni pun kita kena banyak ada interaksi tersebut. Kena ada luangkan masa untuk pasti kita memahami apa yang terbuku dalam hati mereka, agar mereka pun rasa selesa nak bercakap. Saya tak suka mereka macam sorok-sorok masalah. Saya tak suka kalau mereka, saya nak kalau dia orang fikirkan ada masalah, fikir solution, bagi tahu saya apa pandangan you. Jangan cakap bagi saya masalah je. That's why you're there. Kan? Okey, ada masalah ya. Okey, apa masalah? Apa solution you nak pakai? Nak apa you cadangkan? Jadi kalau saya setuju dengan solution you, ataupun saya tak ada pandangan lain, saya bagi cadangan, dan kita bincang sama-sama. Jadi bagi saya rasa lebih baik orang tersebut ada sikap ambil kisah. Itu saya cakap ulang balik. Dari segi leadership ni, tak semestinya leadership tu dekat pemimpin saja. Macam ni kita groom yang orang baru ni, yang tak ada jawatan yang tinggi, tetapi macam mana eksekutif tu kita groom jadi future leader. Mana tahu mereka boleh jadi ketua dalam syarikat. Saya ada dulu asal yang masuk KRU jadi intern saja. Sekarang dah jadi ketua daripada salah satu anak syarikat. Kiranya untuk menjadi ketua juga kena ada two-way communication dengan pekerja-pekerja ataupun kaki tangan. Okey, kita ada soalan yang lain, tapi kita kena berehat dulu dan kembali selepas ini. Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif, seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey, kita pun sebenarnya Datuk dah di penghujung rancangan. Tapi saya masih ada soalan untuk Datuk. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan pendapat Datuk sendiri, apakah perkara yang perlu dielakkan oleh seorang ketua ni? Oh, perlu dielakkan. Yes. Mesti kena ada forbidden. Apa dia Datuk? Zaman sekarang saya rasa kalau ketua tu dia sendiri tak ada ilmu, saya balik pada ilmu lah kalau dia sendiri tak menimba ilmu yang baru dan sebagainya, you will lose the respect of your employees, your team members. Betul. Itu jadi kita kena pastikan kita sentiasa ke depan. Kita kena tahu apa perubahan-perubahan berlaku, cara yang patut kita ubah, dan sebenarnya perkara ni dynamic, apa yang boleh kita buat mungkin tahun lalu, tahun sekarang, tahun baru ni dah lain. So jadi itulah ilmu. Keduanya adalah tentang kalau kita ni cara cakap I'm the boss and I know best. Itu jadi tak best lah. You will not actually gain the respect of the team. Tapi sekiranya kalau you engage dengan dia orang, cakap kenapa kita buat keputusan macam ni. Kalau dia rasa tak puas hati pun, you tanya lepas saya, kenapa? Saya boleh bagi tahu kenapa saya buat. Saya dah lalu ni, pengalaman saya macam ni. Saya tengok, jadi kalau you tak lalu pengalaman ni, you takkan tahu. Saya dah lalu pengalaman ni. Saya cerita saya kenapa saya buat macam tu. Jadi cara kita komunikasi lah. Dan ketiga adalah dari sudut disiplin lah. Saya rasa disiplin sebagai pemimpin ni is equally important macam mana kita nak instill disiplin dalam kaki tangan kita. Kalau kita bos sendiri pun tak disiplin, tak ikut deadline,
tak faham, saya cakap pasal tak faham tu pasal ilmu lah. Kalau kita sendiri pun macam langgar deadline dan sebagainya, kita sendiri pun macam sambil lewa je, ambil perkara tanggungjawab ni sebagai main-main dan sebagainya, setakat nak dapat nama, name card saja sebagai ketua, tapi sebenarnya tak berfungsi sebagai ketua, then you're not disciplined enough to become the leader. Kerana sebagai pemimpin ni, you are the one who dia start dulu, yang sampai habis pun you akan last kali keluar patutnya. That's the reality lah sebagai pemimpin. Alright, soalan seterusnya Datuk. Apakah strategi seorang leader untuk mencipta sendiri working environment yang positif? Nak kena buat makan-makan ke? Nak kena mesra-mesra ke? Macam mana Datuk? Saya rasa semua main peranan. Saya tak kira lah macam kita boleh buat apa, makan-makan ke, buat bowling ke, gathering bowling ke, gathering macam tu kan. Jadi diorang happy-happy dalam suasana yang tak macam terlampau rigid kan. Kalau kita dalam mesyuarat, kita memang rigid. Betul. Kalau kita bincang dalam dalam meeting mana-mana pun, even one-on-one kadang-kadang rigid juga. Jadi bonding tu boleh dibuat cara lain. Kalau boleh kita buat aktiviti-aktiviti luar, dan kalau kita boleh buat santai-santai macam mana, gurau-gurau tu penting lah. Jangan terlampau ketat sangat. Serius sangat. Kalau terlampau serius sangat tu kan, suasana tu pun tak rasa macam ada chemistry untuk bekerja sama kan. Betul. Dan kita nak yang terbaik. Kalau kita nak terbaik daripada kaki tangan kita kena sendiri kena baik dengan mereka kan. Dan mereka pun nak kena baik dengan kita, baru kita boleh dapat yang terbaik. Okey. Macam Datuk kata tadi, kita kena ada two-way communication di antara pekerja lah, ketua dan pekerja. Tapi apakah cara komunikasi yang terbaik Datuk? Nak kena pujuk-pujuk rayu ke? Nak kena puji-puji memuji ke? Macam mana Datuk? Dia kena balance lah. Kalau salah kena tegur. Kalau bagus kena puji. Dan sebaiknya kalau kita dalam satu mesyuarat, kalau kita kadang-kadang tak boleh elak nak pastikan. Saya kadang-kadang terpaksa tegur seseorang dalam mesyuarat kerana saya nak yang lain itu belajar. Kalau saya cakap tegur A secara private, dan A akan tahu, A saja yang tahu masalah tersebut. Saya tak nak buang masa. Saya kalau boleh yang lain tu semua pun belajar juga dari kesilapan A tersebut. Betul. Tapi saya bukan berniat nak malukan A. Saya kalau boleh, kalau dah tegur A, saya kena cari B dan C juga. Jadi tak rasa dia macam dia single out. Itu dari sudut psikologinya, kita kena fikir macam mana dia, macam dia kena ada self-worth dia juga. Kalau kita, bukannya kita nak malukan dia, tapi kadang-kadang kita kena tegur so that lain-lain tu tak ulangi kesilapan yang sama. Jadi tapi pada masa sama, kita kena jaga air muka dia juga. Dan keduanya of course lah, air muka dia dengan kaki tangan pula. Jadi kita kena pastikan, kalau kita takkan tegur bos dengan anak buah dengar bos kena balun. Betul. Ya, jadi kita kena ada respect kepada mereka tu. That kadang-kadang komunikasi tu pakai WhatsApp pun kena PM tepi kan. Walaupun ada benda tu dalam grup lain tu, ada semua kaki tangan yang lain, kalau kita nak cakap, nak tegur pun kadang-kadang nak jaga air muka dia. Itu semua tu penting tu. Pasal kita nak jaga dia, nak jaga dia punya head of department or head of company, dan juga nak jaga kaki tangan yang lain. Dan kadang-kadang kalau nak tegur kaki tangan dia pula, cakap melalui dia. Pasal saya tak nak langkah dia pula. Nanti kan sudahnya yang bawah tu ingat semuanya dia boleh direct pada bos kan. Number one bos. Saya pun letih lah. Takkan dengan intern saya nak tegur. Saya akan tegur bos dia. Tegurlah kawan kau ni. Budak bawah dalam team, your team members. Ini. Apa what you doing. Tapi tu PM tepi lah selalu. Okay, faham. So jadi cara itulah saya rasa yang baik lah untuk kita menguruskan kaki tangan kita. Okay. Tapi saya nak tahu juga macam mana Datuk sendiri appreciate pekerja-pekerja Datuk ni. Okey lah, selalu minta naik gaji, kita naik bagi gaji. Saja dah tahu. Itu point number one lah kan, duit lah. Dan kalau senyum mampu, cameraman nampak. Kalau mampu kita bagi lagi lah kan, apa-apa bonus dan sebagainya. Dan juga dulu kita pernah buat event macam company trip kan, pergi keluar negara. Kita buat juga annual dinner kan, jemput VVIP datang, annual dinner di hotel 5 bintang. Sekarang ni memang kita ada cabaran perniagaan kan, kita pun dalam proses transformasi. Jadi kita kena adjust lah. Of course kita went through a bad period, especially melalui COVID dan sebagainya, semasa pandemik. Jadi saya harap apabila syarikat kita kembali macam kukuh seperti mana yang sebelumnya, dah 100% dah betul-betul lah, dah steady, dah solid kan, kita boleh buat semua tu balik. Tapi maknanya kita boleh buat sikit-sikit. Contohnya macam peralatan kita upgrade, suasana pejabat, nak bagi feel lain macam mana kan. Kadang-kadang itu pun kita fikir juga, takkan kita masuk dalam pejabat rasa macam macam ni juga 2-3 tahun lalu macam ni juga lagi. So dia kena ada sentiasa pembaharuan tu. Jadi itu semua tu setakat mana yang kita mampu buat, kita buat.
Kan? And then kita fikirlah ukur baju badan sendirilah kan. Macam mana kita boleh buat sekarang. Orang lain mungkin boleh offer lebih ataupun orang lain akan offer kurang daripada you. Tapi kita kena tengok apa kita nak buat untuk kita dan kaki tangan kita. Yang mana kita boleh buat. Okay, faham. Alright, back to communication skill tadi Datuk. Di KRU sendiri ada tak mungkin penonton pun nak tahu menawarkan latihan yang sesuai untuk nak bina leadership yang baik ni? Contohnya kalau macam saya tahu personal branding ke atau public persona ke, ada tak Datuk di KRU ni? Untuk personal branding, untuk technical punya latihan, creativity dan sebagainya, semua memang kita sediakan. Tapi untuk leadership ni lebih kepada forum-forum yang dianjurkan lah. Ya, kebiasaan untuk apabila saya sendiri dijemput untuk menjadi speaker kan. Buat masa ni tidak ada demand lagi untuk orang minta dari segi program leadership. Saya melainkan tak tahulah kalau ada komen di bawah lepas ni nak minta buat latihan leadership untuk jaga pendek untuk selama 1 hari, insya-Allah saya sendiri boleh buat. Tapi kalau sekiranya kalau lama-lama tu saya tak boleh buat lah. Okey Datuk, kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Jadi kita semua sekarang ni sedang berusaha untuk mencapai impian masing-masing. Begitu juga dengan saya dan begitu juga dengan CFO kita Datuk Noor Abdul Halim. Jadi jika anda fokus untuk perkara yang positif, insya-Allah kumpulan anda juga akan ikut apa yang anda lakukan. Jadi ibaratnya macam Datuk kata, kalau kereta api, anda adalah kepalanya, kumpulan di bawah anda tu ialah gerabaknya, begitu. Jadi jika kepala bergerak dengan baik, maka gerabak juga akan ikut sekali. Okey. Jadi saya doakan semoga anda berjaya dalam mengejar impian anda dan juga seorang yang leader yang hebat kepada organisasi anda juga. Okey Datuk, terima kasih sudi berkongsi tips ataupun pengalaman Datuk sendiri menjadi seorang ketua yang hebat sehingga hari ini. Dan kita pun dah kesuntukan masa dan berjumpa lagi di podcast Rise Up episod yang hadapan.